Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih hendak baik kepada kita. Sama-sama kita boleh berjumpa dengan para imam, khatib, bilal sebagai ketua dalam masalah agama yang ada di tempat masing-masing di sini. Itu adalah anugerah dan kelebihan limpah kurnia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tak lupa lagi iaitu kita terima kasihlah kepada nayuk kita, sebagaimana dia tu adanya kerongkan kita ni boleh kita berjumpa sama-sama pada hari yang mulia ni supaya kita dapat muzakarah tentang masalah ilmu pengetahuan. Kerana manusia kita ni tak lepas daripada terlupa dan tak ingat. Dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala dia duk pesan sama di dalam Quran kita nak kita duk bagi ni lah, kita Quran kita duk baca ni. Dia kata wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Suruh kita tu mengingat kerana mengingati itu adalah manfaat bagi orang yang beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman pastilah kita menjadikan telinga kita, hati kita, akal fikiran kita yang waras ini supaya kita dengar apanya daripada isi kandungnya. Terutama kita sebagai ketua dalam masalah agama kena tambah lagi lah masalah ini. Dan tajuk yang diberikan kepada saya ni tak lain tak bukan iaitu bagaimanakah kita nak sediakan diri kita supaya nak terima kedatangan bulan Ramadan ini, iaitu satu bulan yang mulia, satu bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan akan Al-Quran di dalamnya, dan satu bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam itu malam Lailatul Qadr, iaitu malam apabila kita wa'amal di dalam itu malam, Tuhan akan berlipat ganda tentang amalan kita. Ini semua khatib Imam Bilal ni tahu belakang dah. Cuma kita ni pakat-pakat mari dengar balik sekali lagi. Pasal dia lah supaya kita makan nasi kenyal dah waktu pagi, tengah hari nak makan pula. Gitulah keadaan kita dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tak putus-putus. Dengan sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ia tu senantiasa duk nasihatkan kepada kita, kata ilmu ni berhajatnya diri kita ni lebih daripada makan dan minum lagi. Kerana dengan ilmu lah kita nak bawanya diri kita berjaya, jadi dapat kebahagiaan hidup dunia maupun di hari akhirat nanti. Jadi Ramadan sekali ni jadi kepelekan sikitnya, jadi tak serupa dengan hak dulunya, bukan gapo dak. Kerana masa tahun dulu ni kita tak boleh nak beramai-ramai sangat. Tak boleh nak sambut Ramadan dengan cara penuh-penuh. Kerana datang kemusnahan, datangnya penyakit bukan sekadar tempat kita sahaja, bahkan datang seluruh dunia. Sampai kita ni tak boleh nak buka puasa sekali, nak sembahyang tarawih sekali, nak buat amal dengan cara ramai-ramai seumpama kita dak buat, hingga nak buat umrah pun tak boleh dalam bulan puasa. Sedangkan umrah di dalam bulan Ramadan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berlipat ganda
daripada bulan-bulan yang lain. Maka itu adalah tanda kata Allah Subhanahu wa taala ni tak ada kehendak kali kepada kita, tetapi kita ni sebagai manusia berkehendak kepada Dia. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, Tuhan kata, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamu itu berhajatkan kepada kami. Tak terlepas kita walaupun tinggi mana pangkat, walaupun bangsa mana, bahasa mana, kita tak terlepas, tak terkaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Tuhan ni sangat kaya, sangat tidak berhajat kepada kita, dan Dia itu sangat terpuji. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita menyaksi kata Dia adalah Tuhan kita, menyaksi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu rasul kita. Itulah Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun ini hendaklah kita tajdidkan, membarukan iman kita supaya kita nak sambutnya bulan Ramadan dalam keadaan kita rasa rindu, berasa kasih, berasa mesra, berasa gembira, supaya nak hati kita orang mukmin ini dengan retah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berasa kata hati kita ni rasa susah payah ataupun jadi rasa berat, jadi bebanan di atas diri kita. Tidak. Hati orang mukmin ni iaitu hati yang senantiasa nak terimanya apa hak Allah Subhanahu wa taala nak retahkan kepada kita. Itu adalah hati tiap-tiap orang yang beriman. Apabila kita bersikap umpama tu, bukanya hati kita untuk nak terima ajaran Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan ganda kepada kita keberkatan dalam hidup. Apabila timbul keberkatan dalam hidup, nescaya diri kita itu pun jadi sihat, anak cucu kita pun jadi berjuruh, dan kampung keluarga kita pun jadi sejuk. Itu matlamat yang kita nak duduk di atas muka bumi. Saya berasa kata semua di sini tu, itu matlamat dia. Nah, ayuk kita sendiri kurungkan dia pun nak cari juga muka tu. Akan tetapi Ramadan mari ni untuk nak mentarbiahkan roh kita. Roh kita ni berhajatkan kepada tarbiyah. Tarbiyah maknanya kita nak mari betul semula lagu mana ke roh kita yang duk perkara, yang duk berasa tak sedap, duk berasa sebab tu hatanya bulan Ramadan untuk kita ni sebagai orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari baikkan roh kita. Baiki dengan gapo? Roh kita ni berhajat pada makanan. Makanan iaitu gapo? Iaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan muliakan bulan ini bukan kok mana dak. Kerana Tuhan turunkan di dalam bulan ini iaitu Al-Quran sebagai perlembagaan hidup bagi manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan, maksudnya Quran ni gapo dia? Hudan linnas, sebagai pertunjuk bagi manusia. Pak kita nak tahu mai lagu mana pertunjuk? Pasti kita kena tupainya warasatul anbiya di kalangan alim ulama kita. Ramai di kalangan alim ulama kita yang nak cerahkan isi kata gapo hudan linnas. Kemudian wa bayyinatin. Quran ni adalah bayyinat, keterangan daripada Allah sebagai hujah di atas manusia. Apabila kita ni tidak beriman, kita ni tak mau nak ambilnya ajaran Al-Quran mai guna adalah hidup, akhirat esok kita tak boleh nak dakwa gapo-gapo di hadapan Allah. Apabila kita tak boleh nak selamat diri kita daripada siksa Tuhan, kita tak boleh nak dakwa gapo-gapo di hadapan Allah. Awak apa? Kerana Tuhan kata wa bayyinat. Tuhan hatta dah keterangan mainkan kepada kita. Itu makna kata bayyinat. Wa furqan wal furqan. Furqan ni makna kan? Dengan cara yang diberikan kesimpulan oleh para ulama, iaitu al-furqan di situ, iaitu nak buat beza hak manakah benda benar, hak manakah benda tak benar. Benda tak benar iaitu apa yang menyalahi dengan Al-Quranul Karim, yang menyalahi dengan ajaran Islam yang tercatat di dalam kitab kita ni. Tiap-tiap ajaran yang menyalahi Al-Quran adalah perkara yang batil, perkara yang tak benar. Perkara yang jadi manusia apabila beramal dengan perkara tersebut membawa pada dia itu akan dapat kemusnahan, akan dapat kerugian, akan dapat sesat di dalam hidup dia. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah firman lagi, ia kata
wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu. Sesiapa yang nak lagi ajaran yang lain daripada ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala utus marikan kepada kita di dalam Al-Quran, Tuhan tak akan. Tuhan kata mari dengan lan, tak terima sama sekali. Lan yuqbala minhu. Tuhan tak terima daripada orang yang kerja lagu tu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ha ni hak nyanyi. Sedangkan di hari akhirat esok dia termasuk di dalam golongan orang yang rugi. Ha buat apa rugi? Kerana kita ni banyak kali dah kita dengar daripada mulut-mulut para ulama kita, pendakwah-pendakwah kata kita asal daripada al-jannah. Asal daripada syurga. Akan tetapi dengan sebab kita ni dihasutkan oleh syaitan, kena keluar kita mari kepada alam dunia yang tak kekal abadi. Lepas tu Tuhan ni hantar kita mari sini untuk kita cari bekal nak kelik kepada umur kita hak asal. Iaitu di mana? Iaitu al-jannah. Nama apa jannah banyak. Al-Rayyan, Darussalam, Darun Na'im, banyak nama-nama al-jannah, nama syurga. Maka orang apabila tubik dia daripada ajaran Islam, dia masuk di dalam golongan orang yang rugi. Tak boleh nak kelik umur dia hak asal. Ini perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahu, kena ambil waktu penting lah. Terutama kita ni sebagai imam, sebagai khatib, sebagai bilal, adalah tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berat dan besar. Kerana kita ni adalah punam, ketua dalam masalah nak bawanya masyarakat kepada depan, pergi ke depan. Bukan nak bawa masyarakat hala turun ke belakang dak. Kalau gitu bagaimanakah kita sebagai ketua nak heretnya manusia orang ikut kita wiki ke depan? Pasti kita kena pergi dengan ilmu pengetahuan dan cara dan pengalaman kita, soal tanya mentanya untuk nak memajukan umat yang duduk sebagai makmum yang dia ikut kita balik belakang. Hak tu perkara yang jadi kewajipan di atas kita sebagai imam, khatib, bilal. Kita ni sebagai pengingatan lah, bukan nak kok mana dak. Kita sebagai khatib masalah. Umpama khatib ni kerja dia tu sangat besar sangat. Iaitu dia ni khatib ni pada asal yang agama kita letak ni kerja dia kena baca khutbah. Baca khutbah ni hak mana? Masalah panha hadap berlaku dalam masyarakat. Pak kita sebagai khatib masalah umpamanya kita tak tahu keadaan lagu mana masyarakat kita duk jadi. Apabila masyarakat kita duk jadi lagu mana dengan sebab kekurangan kita tu tahu tentangnya, kita baca khutbah, masyarakat duk jadi balik ni, kita baca balik ni. Itu membawakan kepada kemunduran umat Islam kita. Pasti benda ni kita kena update diri kita, kena baiki, kena bawa pergi ke depan. Sebab Islam yang nakkan kepada kemajuan dunia dan kesenangan di hari akhirat nanti. Agama Islam bukan agama dunia sahaja. Agama Islam bukan agama akhirat sahaja. Sebab itulah Allah Ta'ala terang di dalam Quran hak kita ni sebagai Raja Tamanun hak kita ni perlembagaan dengan tidak ada khilaf di kalangan umat Islam. Sebagaimana ulama-ulama kita dok baca dan royak hurai pada kita, iaitu Tuhan kata wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surah kita ni cari jalan nak kelik kepada syurga, iaitu kelik pada hari akhirat kena. Akan tetapi jangan sama sekali kita lupa nasib kita dalam dunia. Hari ini alhamdulillah tertolak daripada masjid lah. Kita nak memajukan ummah kita, kita nak memundur, duduk di atas ketua. Sebab tu satu pengingatan di sini iaitu masalah khatib, pasti dia itu kena duk tukar semua maudhu' baca khutbah dia tu sesuai dengan zaman, tempatan dan suasana masyarakat hadap berlaku. Kalau tidak, masyarakat kita akan jadi tak berubah. Kalau tidak, lagi yang kita kena ingat, kita kena tanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita kerja? Apa kita buat?
Apa yang kita melaksana masa kita pergi jawatan kuasa khatib. Dimakin juga imam. Imam ni kerja dia hak besar sekali iaitu baca Quran wi makna rakyat anak makmum tu dengar. Tu kerja imam hak mula-mula sekali. Ya jadi imam iaitu kena update diri dia. Sebab itulah kalau kita tengok sirah Imam Asy-Syafi'i, kenapa orang semaya balik belakang dia ni berpuluh-puluh ribu kalau kita tengok dalam sejarah. Kerana baca dia betul. Baca dia kena. Lepas daripada dia baca jadi imam, dia tafsir pula ayat Al-Quran mengikut ilmu yang Allah Ta'ala bukakan kepada dia. Kita daur imam, makna kata kita ni nak melaksana lagu mana? Imam. Kita pergi jawatan imam tadi itu, pasti kita kena fokus diri kita dengan Al-Quran. Terutama masalah bacaan. Kemudian masalah kita memahami isi kandungan. Terutama, maaflah dah, tempat yang saya ambil pergi, banyak-banyak ke tempat ni, setengah daripada anak makmum ni tak faham apa isi kandungan surah Fatihah. Surah Fatihah yang kita baca 7 ayat ni, yang kita baca tiap-tiap hari ni, anak makmum tak tahu. Bagaimana imam nak tanggung jawab dia situ? Tiap-tiap orang ni ada kerja masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ni ada tanggungjawab belakang. Akan tetapi tiap-tiap tanggungjawab, nescaya kita kena ada mas'uliyah, jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak jawab. Makmum kita tak faham isi kandungan surah Fatihah. Gapo makna qul ya ayyuhal kafirun? Gapo makna qul huwallahu ahad? Apa makna qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Hak ayat lazim. Itu adalah kewajipan bagi imam, kewajipan bagi ketua. Terutama ketua agama tak boleh nak lebih daripada imam masjid. Sebab masjid dalam agama kita ni adalah peranan yang besar terhadap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang kita kena cetuhkan. Kena niat, kena azam. Mula daripada bulan Ramadan yang kita dah hadap ni, insya-Allah kita pakat kerja sama. Nak kepada apa? Nak kepada kejayaan umat Nabi kita daripada anak bangsa kita. Orang Melayu kita. Supaya we there dengan orang-orang yang lain. Sebab kita ni, banyak ke orang tempat kita ni, orang petani ni ilmu banyak. Akan tetapi dengan cara susunan kita kena nak peranan lagu mana. Supaya nak we kita tu bergerak. Gerak di mana? Apabila anak makmum kita memahami. Kita baca Quran, kita sendiri pun faham, anak makmum pun faham. Kita baca khutbah, kita sendiri pun masuk dalam hati, anak makmum hak dengar kita pun dapat berubah cara hidup dia. Berubah tak kira. Suami ada hak dia terhadap isteri. Isteri ada hak dia terhadap suami. Anak ada hak dia terhadap ibu bapa. Anak murid ada hak dia terhadap tok guru. Tok guru ada hak dia terhadap anak murid. Semua takdir itu tu gerak daripada mana? Gerak daripada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Nabi hak kita dah naik, pergi tukar naik tu wisalah tu besar kita naik, bukan tempat halu-halu. Nah, bukan tempat halu-halu, mimbar hak kita naik tu digelarkan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ni syakhsiah kita, rupa kita, orang nak baca khutbah kena duduk lagu mana? Nah, kena duduk lagu mana? Lepas ni kata maaf lah nak pergi buang orang ramai sampai ke punuh maruah. Dia nak dengar kita apabila kita khutbah. Dia nak dengar apabila kita mengajar. Ini tempat yang kita kena sedar. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sedar perkara-perkara tersebut. Dan satu lagi, kerja yang duduk hak nak serunya manusia iaitu Bilal. Bilal ni orang best. Orang best ni hak molek sekali dalam agama kita tak, iaitu gapo? Kita nak heret orang mari kepada masjid. Nak heret dengan gapo? Heret dengan suara. Suara tadi katanya dalam pak mazhab kata sunat kita cari orang hak suara sedap. Suara apabila dia apabila dia azan, jadi tarik orang tu nak mari ke masjid. Kita kata boleh buat umpama orang lagu ni, boleh buat. Tak ada jadi payah gapo. Kemudian kita sebagai orang pergi tanggungjawab tadi ni kena buat kerja sungguh. Jangan terutama dalam masalah bulan puasa ni, dia tu kena tak molek lah. Takutnya ber tak kena. Orang buka puasa salah. Takut ber subuh tak kena. Dia lah belakang tu. Kena jaga sini. Terkadang rumah saya ni banyak kali dah.
Bai maghrib, belum dah masuk maghrib 20 minit. Punah habis orang puasa. Terutama puasa sunat ni punah habis. Kita orang hak pergi jawab Bilal, hendaklah kena sungguh. Jaga belum. Mari masjid dulu. Bukan mari belakang-belakang tapi dia nak azan. Dia nak bai. Hak ni adalah benda yang wajib kita kena beki. Hak ni tak apalah nayuk kita UMNO ikan mana ya tak nak bimbang kita ni. Dak masjid kita ni kita nak buat lagu mana. Supaya apabila masjid gerak, obata kita bergerak. Masyarakat pun jadi gerak. Sebab apa? Sebab jadi satu molek. Sebab ia tubik daripada madrasah, masjid, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu tempat yang mulia di atas muka bumi ni lebih daripada masjid, tak ada. Pak kita tu pilih duduk di atas masjid, pergi jawab atas kuasa pula. Ya Allah, kita kena istiadatkan jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab dengan gapo? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhar arjuluhum bima kanu yaksibun. Hak jawab dengan anggota kita. Kata kita buat dak kerja. Mulut dak dah gitu. Jawab dengan anggota kita. Kita kerja ke dak? Buat ke dak? Usaha ke dak? Jaya tak jaya tu saya tak tanya. Tetapi gerak ke kita, hak kita nak clean buat tu gi ke dak? Itulah bulan Ramadan yang kita duk tunggu-tunggu. Bulan Ramadan yang kita duk nak terimakan dia. Nak terima lagu tu. Bukan makna kata Ramadan mari po supa tula, perasa po supa tula. Balik hak ni enggak balik apa nama obata, balik nayuk, balik apa sungguh juga. Tapi orang duk supa tula. Apa? Kerana roh tak masuk di dalam jiwa. Sebab itulah roh ni apabila dia tak ada ui makan ni, dia supa dengan pokok kayu tak kena baju. Kena air saja apa tak jadi. Dia nak kepada lagi, baja dia. Sebab tu Tuhan kata, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian itu kami mewahyukan roh kepada roh. Iaitu gapo roh kepada roh? Kata dengan ijma' ulama ahli tafsir, maknanya Al-Quranul Karim. Baca saja Al-Quranul Karim, roh kita itu jadi prian-prian. Jadi gapo? Jadi berubah, jadi tambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila Quran ini dibaca, roh itu akan jadi iman itu jadi tambah. Apabila kita tengok, apabila kita baca Quran, roh kita tambah, iman kita tambah. Itu menunjuk kata kita adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita sebagai orang yang beriman. Kalau tidak, nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Itu perkara-perkara yang kita itu berhajat supaya kita ni apa nama? Berubahkan keadaan kita. Dan kita pohon molek kepada Tuhan kita. Hak ni nak belaka. Kita kena berdoa kepada Allah. Hari ni tanggal 24 daripada bulan Syaban. Ada berapa hari lagi? Setengah kata ada 5. Setengah kata ada 6. Tak apalah. Umur kita ni kita tak yakin. Sebab tu kita kena berdoa. Ambil di hari ni, saat ni, masa ni. Ya Allah, ya Tuhan aku. Panjangkan umur aku. Orang doa orang Tuhan aku. Ahli keluarga aku. Orang aku kasih. Dia masuk dalam Ramadan. Ahli hak yang meninggal daripada kita ni. Dan hak duduk di dalam kubur sekarang lala ni. Duk rindu. Nak kembali klik kepada ini bulan. Bagaimanakah kita sebagai orang Islam. Orang yang beriman. Tak berasa gembira. Malaikat yang ada langit. Dia ada di langit. Duk selisih bahu lah ni. Kerana nak terimanya bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu bulan yang turunnya Al-Quranul Karim. Sebab tu kita kena sungguh. Kena siap sedia. Tidak tahu ini hakikat malaikat manusia yang beriman dengan Allah. Beriman dengan Rasul. Beriman dengan hari kiamat dia. Hak tu saja. Sebab hak ni lah orang yang kenal hakikat hidup dunia. Dan kenalnya cara nak pakai dunia. Dan dia tahu cara yang nak buat diri itu jaya di hari akhirat lagu mana. Tidak ada orang yang nak lebih daripada ni. Sebab tu kita berasa, terasa di dalam hati kata, Ramadan sekali ni, aku nak sungguh dalam masalah, nak barukan masjid, nak imarahkan masjid, nak tukarnya suai hidup, cara hidup masyarakat ni jadi tukar. Daripada hak molek dah kepada molek lagi. Daripada hak tak molek, jadi molek. Dengan sebab gantung daripada 3 sumber tadi. Maka kita pakat-pakatlah pakat awak kerja. Kerana masalah ni nak kerja seorang tak boleh. Tok guru
Bahasa tok guru penceramah, tok apa nama tok imam, nayuk. Semua kena pakat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pakat pegang tangan membawakan risalah ini kepada umat seluruhnya. Itulah sedikit daripada pengingatan yang diberikan oleh ahli jawatan kuasa di sini, terutama nayuk kita. Terima kasihlah, jazahullahu khaira, yang mana beliau itu membuatkan perjumpaan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati beliau dan akak darajat beliau dunia maupun di akhirat nanti. Maka saya minta dirilah sekadar sahaja dulu pada perjumpaan kali ini. InsyaAllah lagi akan datang kalau ada munasabah ke mana pula kita boleh jumpa pula, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhir ini insya-Allah kita berdoalah sama-sama supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم بارك لنا في آخر شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.